Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membentangkan topik 13 iaitu isu sekolah dan murid. Saya selaku pembentang pertama iaitu Nur Alia Syahira, nombor metrik 074094. Terdapat 8 subtopik dalam topik 13. Pertama, pengajaran dan pembelajaran. Kedua, tingkah laku dan disiplin murid. Ketiga, disiplin dan devian. Keempat, pengurusan disiplin dan salah laku murid. Kelima, profesion guru dan disiplin. Keenam, kepelbagaian murid. Ketujuh, masalah sosial murid. Dan yang terakhir, yang ke-8 iaitu peranan guru. Subtopik yang pertama iaitu pengajaran dan pembelajaran. Soalan 1, apakah definisi dan ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran? Definisi pengajaran menurut Syababuddin, pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran dirancang oleh guru secara sistematik. Oleh itu, guru perlu wujud kepada RPT, RPM dan perlu buat RPH supaya proses PDP berjalan dengan lancar dengan menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai mengikut keadaan murid-murid dalam kelas yang kita ajar tersebut. Menurut Arbab pula, definisi pengajaran sebagai organisasi yang dirancang dan diolah oleh guru untuk menyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu kepada pelajarnya dalam suasana yang dipanggil sebagai bilik darjah. Terdapat beberapa ciri-ciri pengajaran, antaranya mesti ada guru dan ada murid. Guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Hanya bermakna apabila wujudnya pembelajaran. Pengajaran melibatkan instruksi ataupun arahan yang diikuti dengan latihan, proses pemikiran, penggunaan bahasa dan simbol. Ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian kerana selesainya guru mengajar dalam satu topik, biasanya guru akan memberi tugasan ataupun latihan kepada murid-muridnya untuk menguji sama ada murid tersebut faham atau tidak. Oleh itu, pengajaran dikaitkan dengan tugasan dan pencapaian kerana selesai tugasan yang dibuat oleh murid-murid, guru mestilah menilai dan menyemak untuk mengetahui tahap kefahaman murid-murid mereka. Pengajaran juga boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru ataupun berpusatkan murid ataupun berpusatkan gabungan guru dan murid ataupun berpusatkan sumber atau bahan. Kemudian, pembelajaran. Definisi pembelajaran iaitu satu proses memperoleh pengetahuan. Bukan sahaja pengetahuan, bahkan kemahiran, sikap dan nilai yang baharu, kesan daripada pengalaman yang dilalui. Menurut Robert, perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Oleh itu, sebarang perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan seperti ketinggian tidak dipanggil sebagai pembelajaran. Terdapat beberapa ciri-ciri pembelajaran, antaranya ia merupakan satu proses yang berterusan. Boleh dilakukan secara formal atau tidak formal. Sekiranya dilakukan secara formal, biasanya melalui sekolah atau mana-mana institut pendidikan. Biasanya akan diajar 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala pembelajaran secara tidak formal melalui rakan sebaya, keluarga, media massa, persekitaran dan lain-lain. Pembelajaran juga mempunyai beberapa teori seperti kognitif, behaviorism, sosial dan humanism. Seterusnya, subtopik yang kedua iaitu tingkah laku dan disiplin. Soalan 2, huraikan definisi tingkah laku dan jenis-jenisnya. Definisi tingkah laku. Tingkah laku adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, yang dapat diamati iaitu dapat dilihat dan dapat diukur. Tingkah laku boleh dilihat dari segi fizikal, contohnya cara seseorang itu berjalan, cara seseorang itu bercakap, cara seseorang itu memberi respon. Selain dapat dilihat dari segi fizikal, ia juga boleh dilihat melalui perasaan dan emosi yang ditunjukkan oleh seseorang seperti ketika marah, ketika menangis, ketika sedih, ketika gembira dan sebagainya. Tingkah laku boleh dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman seperti personaliti seseorang, manakala faktor luaran seperti persekitaran dan pengalaman hidup. Menurut Mok Sung Sang 2004, masalah tingkah laku merupakan tingkah laku yang tidak normal dan ia ditaktifkan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat termasuklah sekolah. Manakala menurut Muhammad Nazar Muhammad, definisi tingkah laku di bawah konteks pendidikan iaitu sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelancaran ataupun keberkesanan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, khususnya di dalam bilik darjah. Jenis-jenis tingkah laku boleh dibahagikan kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif ini baik untuk perkembangan murid-murid, kerana dengan adanya tingkah laku ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara tingkah laku positif, yang pertama iaitu ingin tahu. Sikap ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu perkara yang dilihat, maka ia akan membantu guru untuk merangsang pemikiran pelajar dan perkara ini sangat penting untuk perkembangan kognitif pelajar. Sikap tingkah laku yang kedua iaitu cepat belajar, maksudnya cepat menangkap sesuatu perkara yang baru dipelajari. Ini akan memudahkan guru kerana guru tidak perlu melakukan proses pemulihan apabila murid cepat belajar dan cepat menangkap apa yang diajar di dalam kelas. Dan yang ketiga, pintar cerdas. Pintar cerdas di sini bermaksud cepat dan pantas apabila menggunakan otak dan berfikir. Murid yang mempunyai tingkah laku pintar cerdas ini jarang dijumpai, tetapi sekiranya ada, guru perlu bijak dalam menentukan aktiviti supaya pelajar pintar cerdas ini tidak cepat merasa bosan ketika berada di dalam kelas. Dan yang terakhir, tingkah laku proaktif. Tingkah laku proaktif berbeza daripada tingkah laku hyperaktif, kerana tingkah laku proaktif bermaksud sentiasa bersungguh-sungguh atau bersikap maju ke depan berbanding pelajar lain. Biasanya pelajar ini suka melibatkan diri dengan aktiviti dan mudah dikawal oleh guru. Seterusnya iaitu tingkah laku negatif. Tingkah laku negatif bermaksud tingkah laku yang memberi masalah dan mengganggu proses PDP di dalam kelas. Tingkah laku negatif dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu tingkah laku bergantung, tingkah laku destruktif dan tingkah laku distraktif. Tingkah laku yang pertama iaitu tingkah laku bergantung, bermaksud tingkah laku yang menghalang, tingkah laku yang membahayakan diri sendiri. Biasanya murid yang memiliki tingkah laku ini sering mengalami emosi kebimbangan dan terlalu bergantung kepada orang lain dalam apa jua aktiviti yang dilakukan, mempunyai nilai kendiri yang rendah serta terlalu pemalu. Contoh yang pertama, kebimbangan dan kerisauan. Murid yang memiliki tingkah laku ini sentiasa takut, menunjukkan reaksi bimbang dan tiada keyakinan diri. Yang kedua, pergantungan berlebihan. Biasanya murid yang memiliki pergantungan berlebihan ini adalah murid yang tidak dapat berdikari sendiri kerana terlalu mengharapkan bantuan daripada orang lain dalam apa jua aktiviti, terutamanya orang yang rapat dengan murid tersebut seperti ibu bapa. Yang ketiga, pengunduran diri. Bermaksud murid seperti ini malu untuk menunjukkan kebolehan diri, tidak yakin dengan kebolehan yang ada dan teragak-agak untuk memberikan pendapat.
Dan yang terakhir iaitu pengasingan diri. Murid seperti ini biasanya tidak suka bergaul dengan rakan-rakan yang lain kerana memiliki sikap pemalu yang tinggi. Tingkah laku yang kedua iaitu tingkah laku disruptif, bermaksud tingkah laku yang mengganggu ataupun tingkah laku yang membahayakan orang lain. Contoh yang pertama, hyperaktif. Murid seperti ini memiliki kelakuan yang sangat agresif. Yang kedua, kelakuan nakal. Contohnya, mengganggu ataupun membuli murid-murid lain. Yang ketiga, bising. Sentiasa bercakap walaupun ketika guru mengajar sehingga mengganggu ketenteraman bilik darjah. Yang keempat, bergerak sesuka hati. Biasanya murid seperti ini suka keluar kelas tanpa kebenaran ataupun berjalan-jalan di dalam kelas ketika guru sedang mengajar ataupun suka melakukan aktiviti yang disukai pada bila-bila masa. Contohnya ketika guru sedang mengajar, dia menggunting ataupun mewarna ataupun melukis, buat aktiviti yang disukai. Dan yang terakhir iaitu agresif secara lisan atau fizikal, iaitu mengeluarkan kata-kata lucah atau kasar, kurang ajar dan tidak sopan. Dan tingkah laku negatif yang terakhir iaitu destruktif, iaitu tingkah laku antisosial yang dapat membahayakan diri sendiri, sekolah dan masyarakat. Yang pertama, permusuhan nyata. Biasanya murid seperti ini suka mencari pasal, suka menggaduh dengan murid-murid yang lain, terutamanya rakan sebaya. Yang kedua, vandalism, iaitu suka memusnahkan harta benda awam seperti menconteng ataupun merosakkan meja, kerusi dan sebagainya. Yang ketiga iaitu kumpulan liar, terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral. Yang keempat, klik. Klik bermaksud murid tersebut mempunyai hubungan dengan murid-murid yang lain dan memiliki minat yang sama ataupun tingkah laku yang sama, tetapi lebih kepada tingkah laku yang negatif. Yang keempat, yang terakhir sekali iaitu geng, yang bermaksud murid seperti ini mempunyai kumpulan tertentu di sekolah dan kumpulan ini ditakuti oleh murid-murid yang lain. Oleh itu mereka sentiasa menakut-nakutkan ataupun membuli ataupun memeras ukuk murid-murid yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Syafiq. Okey, kita teruskan kepada subtopik 13.3 disiplin dan devian. Soalan 3, bandingkan antara disiplin dan devian serta nyatakan jenis-jenis devian. Okey, kedua istilah ini membawa makna dan perspektif yang berbeza dari aspek norma masyarakat. Kita sering keliru untuk mengkategorikan masalah sosial ni sama ada tergolong dalam masalah disiplin ke ataupun masalah devian. Okey, jadi mari kita lihat definisi disiplin. Okey, secara umumnya disiplin merupakan peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik dalam mematuhi garis panduan dan arahan. Disiplin juga merupakan latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri serta aku kepada tata tertib. Okay, menurut kamus Longman, discipline a practice of making people obey rules and orders. Dan menurut Foucault pula, suatu bentuk pengawasan dan membiasakan amalan-amalan yang dikehendaki. Okey, seterusnya kita lihat kepada definisi devian. Apa itu devian? Okey, menurut kamus Dewan 2003, devian ni sebagai perlakuan yang menyimpang atau melencong. Okey, Azizi 2005 mentafsirkan devian sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma masyarakat tertentu. Rohana 1996 mendefinisikan devian sebagai tingkah laku yang tidak memahami norma-norma sosial sesuatu kumpulan atau masyarakat. Dan kemudian Albert Cohen menyatakan devian ni adalah kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan, iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktirafkan sebagai sah dalam suatu sosial. Maksudnya dekat sini, individu yang melakukan devian adalah individu yang tidak berkelakuan seperti yang ditetapkan oleh sistem sosialnya. Okay, contohnya, setiap agama, mereka menghalang penganutnya mencuri, membunuh, melakukan maksiat, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Norma-norma yang disetujui ini adalah sah dan diperokai oleh
semua masyarakat. Jadi jika individu tu melanggar apa yang dipersetujui oleh masyarakat tu, jadi itu yang dikatakan berlakunya salah laku devian. Okey, seterusnya devian mempunyai 4 jenis. Yang pertama, devian inovasi. Yang kedua, devian ritual, devian undur dan juga devian menentang. Okey, apakah itu devian inovasi? Devian inovasi merupakan suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yang salah. Okey, maksudnya dekat sini contoh seorang pelajar itu ingin mendapatkan markah yang tinggi dalam peperiksaan tapi dia tak mampu nak jawab soalan yang diberi. Jadi cara nak dapatkan markah tinggi, pelajar itu melakukan kecurangan akademik seperti meniru, berbincang dengan rakan. Okey. Yang kedua, ritual. Tindakan mengulang-ulang suatu perbuatan. Maksudnya pelajar tu selalu kecewa dan dia akan ulang lagi perbuatan dan tingkah laku yang sama. Devian yang ketiga, devian undur. Apa itu devian undur? Devian undur adalah seseorang yang tidak berminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan. Contohnya, pelajar tu sudah kecewa dengan pelajaran, jadi mereka akan ponten sekolah. Dan devian yang terakhir adalah devian menentang, menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain seperti mencuri. Jadi matlamat asal pelajar nak pergi sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Jadi apabila pelajar tu tidak lagi berminat, jadi dia akan tukar matlamatnya pergi sekolah adalah untuk mencuri. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan 4, masih lagi subtopik yang sama. Jelaskan kesan dan cara mengatasi masalah devian. Okey, gejala devian ni kita sering tengok dalam akhbar, televisyen dan radio seperti penyalahgunaan dadah, alkohol, bunuh diri, vandalism dan sebagainya. Jadi gejala seperti inilah yang akan memberi kesan buruk kepada individu itu sendiri dan pelbagai pihak yang lain seperti keluarga, masyarakat, sekolah dan kerajaan. Okay, jadi mari kita lihat kesan devian satu persatu. Pertamanya, kesan kepada individu itu sendiri. Individu yang terlibat dengan masalah devian, nilai moral dan akhlak mereka akan merosot. Okey, seterusnya ia akan mengganggu juga pelajaran individu tersebut yang mana kemungkinan besar individu itu tidak dapat meneruskan pengajian dan mendapat keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan. Selain itu, mereka yang terlibat dengan pengambilan dadah ataupun alkohol, mereka ini akan menghadapi dengan masalah kesihatan yang mana mereka terpaksa menanggung kesakitan yang kemungkinan besar boleh membawa kepada maut. Okay, kemudian individu yang terlibat dengan individu juga seperti pengambilan alkohol akan berkelakuan agresif yang mana mendorong kepada jenayah seperti pembunuhan. Okay, hal itu berlaku kerana apa? Kerana pada masa itu mereka tidak dapat berfikir secara waras dan tidak dapat fikir apakah kesan yang akan berlaku selepas itu. Okey, dan yang terakhir adalah sukar mendapat pekerjaan. Okey, kita beralih kepada kesan seterusnya, iaitu kesan kepada keluarga, yang mana individu yang terlibat dengan devian ni akan mengakibatkan keluarga mereka menanggung malu dan secara tidak langsung mereka dipulau oleh masyarakat. Seterusnya, hubungan adik-beradik menjadi renggang disebabkan kurang interaksi individu tersebut dengan ahli keluarganya. Contoh, adik-beradik itu akan malu ahli keluarga mereka dianggap sampah masyarakat. Okay, selain itu, ahli keluarga juga mungkin terpengaruh dalam masalah yang melanda. Contohnya, adik tu akan terikut-ikut gaya dan perilaku abang atau kakak seperti minum arak ataupun terpengaruh dengan ahli keluarga yang lain seperti merokok. Contohnya, dia tengok ayah dia merokok. Kemungkinan besar anak tu akan terikut dengan apa yang ayah dia tu buat. Okey, seterusnya adalah kesan devian kepada masyarakat. Masyarakat ni akan sentiasa risau dan takut kerana remaja ni mempunyai tingkah laku devian yang mana boleh mengancam mereka. Contohnya kes curi, pecah rumah, peras ugut, rogol dan sebagainya. Dan ini juga menyukarkan masyarakat menggunakan harta awam. Kerana apa? Kerana harta-harta awam seperti pondok-pondok telefon dan taman permainan ni rosak disebabkan gejala vandalisme.
Okey, seterusnya kesan Divian kepada sekolah pula adalah nama dan prestasi sekolah terjejas dan akan pelajar yang terlibat dengan Divian ni akan memberi pengaruh negatif kepada pelajar-pelajar yang lain. Okey, dan kesan yang terakhir adalah kesan kepada kerajaan. Kerajaan terpaksa berbelanja besar bagi membendung gejala Divian. Contohnya, pembukaan pusat serenti yang banyak dan kos yang banyak juga untuk membaiki dan membina kemudahan awam yang rosak. Okay, kerajaan juga menghadapi kekurangan sumber tenaga manusia yang mana remaja sekarang ni sepatutnya menyumbang kepada negara, tapi apa yang kita lihat adalah remaja sekarang musnah kerana najis dadah. Okey, seterusnya cara mengatasi Divian. Ada 3 peringkat. Peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat akhir. Okey, peringkat awal, keluarga, guru dan masyarakat ni akan memainkan peranannya. Mereka mestilah memberi pendidikan yang sempurna kepada remaja agar mereka tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Kemudian, ibu bapa juga perlu peka terhadap persekitaran anak-anak seperti jangan sesekali mendedahkan anak-anak ni kepada persekitaran negatif kerana secara semula jadinya remaja ni ada perasaan yang ingin tahu dan ingin cuba. Jadi ibu bapa ni haruslah menjadi role model kepada anak-anak. Okey. Dan peranan guru juga penting dalam membentuk sikap dan tingkah laku remaja, dan guru juga perlu memberi pendidikan yang selaras dengan peringkat perkembangan remaja dari segi mental, jasmani, rohani dan intelektual. Okey, peringkat yang seterusnya itu peringkat pertengahan. Perkhidmatan bimbingan kaunseling dan bimbingan rakan sebaya juga diguna pakai untuk menangani masalah Divian. Okay, mereka boleh menolong pelajar yang terlibat masalah Divian ni dengan memberi khidmat nasihat. Dan pertubuhan PRS juga boleh mempelbagaikan aktiviti untuk mengelakkan remaja daripada melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Okay, seperti sukan, khidmat masyarakat, rekreasi dan sebagainya. Dan peringkat yang terakhir adalah pihak kerajaan. Okay, kerajaan akan memainkan peranan untuk mengatasi masalah Divian seperti melaksanakan undang-undang untuk memberi kesedaran sivik dalam kalangan remaja. Okay, selain itu juga kerajaan boleh menghantar remaja yang terlibat dengan salah laku Divian ini ke sekolah Henry Gurney. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Hidayah binti Wan Muhammad akan membentangkan tajuk 13.4 iaitu pengurusan disiplin dan salah laku pelajar bagi soalan 5 iaitu bagaimanakah tata cara untuk menangani disiplin dengan betul. Okey, bagi tata cara menangani masalah disiplin yang ditulis oleh JPK Ham 1959 yang dikeluarkan pada sini. Yang pertama, menerima aduan. Yang kedua, memastikan kebenaran aduan. Yang ketiga, bicara kes. Yang keempat, hak untuk membela diri. Yang kelima, didapati bersalah dengan bukti. Yang keenam, guru besar harus menjatuhkan hukuman. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, untuk yang pertama, menerima aduan. Pihak sekolah atau guru besar haruslah mengenal pasti sama ada disabitkan kesalahan atau tidak. Seperti yang kita maklum dekat sekolah, akan ada murid atau pelajar yang ataupun guru sendiri akan memberi aduan atau memberitahu salah laku pelajar. Jadi ini guru besar haruslah memainkan peranan untuk mengenal pasti sama ada kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu disabitkan kesalahan atau tidak. Jika disabitkan kesalahan, kita boleh membawa kes tersebut ke depanlah, maksudnya untuk tindakan seterusnya. Jika tidak, abaikan saja aduan itu. Dan seterusnya, yang kedua, memastikan kebenaran aduan. Jadi jika salah laku pelajar itu dikenal pasti dan disabitkan kesalahan, guru besar juga haruslah memainkan peranan untuk memastikan kebenaran aduan dengan pihak yang memberi aduan
dan sekaligus bekerjasama antara guru-guru lain untuk mengumpul bukti kesalahan dan tidaklah membuat penuduhan tanpa sebarang bukti kesalahan. Jika dibuktikan ada kesalahan, kita akan dibicarakan kes pelajar lah. Kes ini dibicarakan mengikut kesalahan disiplin pelajar. Bukanlah semata-mata bicara kes tanpa usul periksa atau menerima aduan. Sebab itulah kita mempunyai tata cara bagaimana untuk menangani disiplin ini. Seterusnya, langkah yang keempat, kita juga memberi hak untuk membela diri bagi pelajar lah. Ini hak untuk membela diri pelajar. Pelajar diberi hak untuk membela diri bagi mengaku tidak bersalah, dan guru besar juga jika dia dapati bersalah, guru besar harus melihat dulu latar belakang pelajar bagaimana dan mengapa kesalahan atau salah laku yang dilakukan pelajar. Mungkin ada faktor lain atau apa. Jadi guru besar boleh meringankan hukuman atau memberi pengajaran yang pertama kepada pelajar. Okey. Seterusnya, yang kelima, didapati bersalah dengan bukti. Setelah disiasat dan meneliti segala bukti dan aduan yang ada, siasatan dijalankan sehingga bukti jelas dan didapati bersalah. Itulah tata caranya, bukannya kita ambil aduan dan terus membuat dan mengambil tindakan. Tidak, kita harus mengikut tata caranya. Dan yang last sekali, barulah guru besar menjatuhkan hukuman, bukanlah menjatuhkan hukuman atau memberi hukuman kepada pelajar yang bersalah. Hukuman akan diberikan mengikut peraturan sekolah oleh guru besar. Hukuman tu guru besar haruslah melihat surat perkeliling ikhtisas yang dikeluarkan. Ada perkara atau hukuman yang tidak boleh dijalankan kepada pelajar dan ada hukuman yang boleh dijalankan kepada pelajar. Jadi, guru besar harus meneliti dulu surat perkeliling sebelum membuat hukuman. Okey, kita ke soalan seterusnya bagi topik 13.4, iaitu profession guru dan disiplin. Soalan nombor 6, iaitu apakah kepentingan dan tujuan etika dan norma profession keguruan? Okey, apakah tujuannya? Tujuan etika dan norma profession keguruan yang ditulis oleh Abdul Rashid 2007 dalam bukunya Profession Keguruan, Prospek dan Cabaran. Yang pertama, untuk mempertahankan norma hidup yang baik dan memberi inspirasi ke arah membina kekuatan moral. Mempertahankan norma hidup yang lebih baik. Maksudnya, cara hidup, gaya hidup kita ni yang lebih baik. Yang baiklah maksudnya. Kita mempertahankan lagi. Okey, seterusnya, norma ini bersifat konsensus dan conformity. Okey, konsensus ni maksudnya persetujuan umum. Sebab itu maksudnya norma, macam norma kehidupan, apa yang biasa. Contoh, kalau kita buat salah akan dikenakan hukuman. Maksudnya itu norma biasa, persetujuan umum. Dan conformity ni maksudnya kepaduan atau keserasian. Normal lah kita tahu kita ada kepaduan, kita ada keserasian yang menyentuh tingkah laku, sikap dan komitmen terhadap pekerjaan dan tugas. Sebagai guru lah, tugas sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, membentuk budaya kerja yang baik, harmoni, produktif, bersih, cekap dan amanah. Adanya etika dan norma profession keguruan ni, kita dapat membentuk budaya kerja yang baik. Tak adalah guru ni hanya datang ke sekolah cakap-cakap gitu je. Tapi dia dah ada garis panduan untuk mengajar dan memberi ilmu kepada pelajar. Seterusnya, etika profession perguruan. Di sini dinyatakan 7 perkara.
Yang pertama, kepatuhan. Kepatuhan ni meliputi patuh kepada arahan, tugas profesion yang perlu dilakukan khususnya mengajar. Okey, seorang guru perlu patuh pada arahan, tugas profesion. Dan seorang guru ni dia dah tahu apa tugasnya, apa yang perlu dilaksanakan. Jadi dia kena patuh kepada arahan. Okey, seterusnya yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan kepada tugas dan tanggungjawab kepada kerajaan negara, pemimpin sekolah, kementerian pelajaran. Okey, sebagai seorang guru, dia perlu ada kesetiaan tu. Maksudnya dia perlu setia kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan negara, pemimpin sekolah. Contohnya falsafah pendidikan yang perlu diterapkan dalam pendidikan. Jadi dia perlu setia kepada tugas yang untuk menitik beratkan daripada segi jasmani, emosi. Okey, seterusnya kerahsiaan. Dilarang mendedahkan dan memburukkan sebarang perkara yang berkaitan dengan profesion yang boleh menimbulkan perselisihan. Okey, ini juga sebagai seorang guru, dia perlu menjaga etika kerahsiaan dia. Maksudnya, seorang guru tidak boleh mendedahkan apa yang berlaku di dalam sekolah kepada kawan atau rakan di sekolah lain. Ini boleh menyebabkan kita memburukkan sendiri nama sekolah kita. Jadi, itu perlunya etika kerahsiaan sebagai seorang guru. Seterusnya, kerjasama. Okey, sebagai seorang guru, dia perlu ada sikap kerjasama dalam membantu menyelesaikan dan menangani masalah. Okey, sebagai seorang guru, dia tidak boleh merasakan diri dia tidak penting untuk menyelesaikan masalah, sedangkan kita sebagai seorang guru haruslah bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar, guru sendiri. Jadi sama-sama kita bekerjasamalah, itu dalam etika perguruan. Okey, seterusnya komitmen kerja. Okey, sebagai guru dia ada komitmen kerja dan dipantau oleh guru besar untuk menilai komitmen kerja guru. Dia ada untuk menilai RPH, macam mana cara pengajaran dia. Jadi, bagi guru yang tidak committed dengan kerja, dia boleh dikenakan tindakan tata tertib atau tindakan oleh guru besar lah. Kerana seorang guru haruslah committed dengan kerjanya. Okey, seterusnya kecekapan. Okey, kecekapan ni sebagai seorang guru haruslah cekap dari segi aspek pengajaran dan mempunyai pengetahuan yang luas dan cekap mengatasi masalah ketidakupayaan pelajar dalam pembelajaran. Bukan sahaja kita tahu mengenai pembelajaran, kita sebagai seorang guru perlu tahu juga aspek yang luas daripada segi fizikal. Contoh, murid datang dengan keadaan yang kita lihat tidak selesa baginya. Mungkin kita perlu membantunya. Adakah masalah berat atau semua tu, kita perlu cekap lah. Kita perlu melihat dari segi semua aspek. Bukan sahaja kita masuk kelas mengajar. Bukan. Tugas guru perlu menjadi seorang yang universal. Maksudnya bukan universal, seorang yang berpengetahuan dan dapat membantu masalah-masalah pelajar, bukan dari segi akademik dan sebagainya. Okey. Seterusnya, autonomi. Autonomi ini bermaksud kebebasan dalam melakukan keputusan atau tindakan. Okey, seorang guru ni dia boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bersendirian tanpa perlu diarah. Ini kerana wujud kepakaran dalam bidang pengajaran, bimbingan, kurikulum dan latihan. Okey. Maksudnya guru ni dia tahu dan dia pandai sebab dia mempunyai kepakaran dalam bidang pengajaran. Jadi dia boleh melakukan aktiviti sendiri tanpa perlu diarah atau diberikan oleh pihak atasan. Jadi dia sedikit sebanyak telah membuat inovasi untuk memberi pelajarnya lebih faham dalam pendidikan
atau dalam mata pelajaran yang diajar. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhidayah binti Azman. Sekarang kita masuk pada subtopik 13.6 iaitu kepelbagaian murid. Soalan nombor 3. Apakah aspek-aspek kepelbagaian murid? Kita tengok kepelbagaian murid. Menurut Hansel dan Eller 1999 menerangkan perbezaan individu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi sama ada melakukan keupayaan seseorang atau membataskan keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaran sekolah. Jadi cikgu untuk guru-guru harus mengetahuilah apakah kepelbagaian murid mereka supaya masalah disiplin dan masalah sosial ni kita dapat kurangkan atau membasmilah masalah ni. Okey, kita tengok pula aspek kepelbagaian murid. Dia ada 6 aspek kepelbagaian murid dalam sosialisasi sini iaitu jantina, fizikal, personality, gaya pembelajaran, kesihatan, bangsa atau bahasa. Okay, kita tengok yang pertama, aspek yang pertama iaitu jantina. Menurut McCabe dan Jacqueline 1924, pelajar perempuan lebih baik dari segi fikir dan tulisan atau bahasa, manakala pelajar lelaki lebih baik dari segi kecerdasan ruang. Pelajar perempuan lebih baik di dalam perbendaharaan kata, tugasan mengajar perkataan dan membaca, sementara pelajar lelaki lebih baik di dalam tugasan membaca peta, silang kata atau tugasan berkaitan ruang. Okey, aspek yang kedua pula adalah fizikal. Sheldon 1942 mengklasifikasikan kepada 3 kategori fizikal. Iaitu yang pertama endomorph. Endomorph ni individu yang betul-betul bulat. Mereka ni suka bergaul, relax dan menentukan diri sendiri. Manakala kategori yang kedua adalah mesomorph. Mesomorph ni individu yang tubuh badan otak yang kuat, memberi sifat agresif, bertenaga dan kuat bersukan. Manakala fizikal yang ketiga adalah ectomorph. Ectomorph ni individu yang kurus dan tinggi, lebih kepada bersifat pendiam dan suka bersendirian. Itu menurut Sheldon lah. Okay. Manakala aspek yang ketiga iaitu personality. Carl Jung membahagikan kepada 3 jenis personality, iaitu yang pertama extrovert. Extrovert ni adalah seorang yang periang, suka berkawan, patah bercakap, mudah menyesuaikan diri dan meminati aktiviti luar dan masak. Okey, yang kedua adalah introvert. Introvert ni pendiam, kurang bersosial, lebih berbakat di dalam aktiviti penulisan. Manakala personality yang ketiga ambivert ni adalah kombinasi ciri personality extrovert dan introvert. Okey, aspek yang keempat adalah gaya belajar. Mengikut Witkin 1940 terdapat 2 gaya kognitif, iaitu yang pertama gaya belajar bergantung data, iaitu individu yang suka mempersepsi sesuatu secara global, iaitu gaya belajar yang suka secara berkumpulan dan perlukan motivasi luar. Okey, dan yang gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar bebas kata. Okey, gaya belajar yang ini individu yang suka mempersepsi sesuatu secara analitikal, gaya belajar yang formal secara individu dan cenderung kepada motivasi dalaman. Okay, aspek seterusnya adalah aspek kesihatan. Aspek kesihatan ni ada dua pula, iaitu pelajar sihat dan pelajar yang tidak sihat. Pelajar sihat ini adalah pelajar yang riang. Pelajar yang riang, cerdas, aktif, sentiasa melibatkan diri dan proses tensi, mempunyai kemahiran interpersonal yang baik. Manakala pelajar yang tidak sihat, kurang bertenaga, berpenyakit, kurang bersosial, kurang sosialisasi, mempunyai masalah dalam PNP, penglibatan yang minimum dalam aktiviti di luar dan dalam bilik darjah. Okey, kemudian aspek yang terakhir iaitu bangsa atau bahasa. Okey, migrasi penduduk daripada sesuatu kawasan atau negeri ke sesuatu kawasan atau negeri yang lain. Pelbagai etnik dan bangsa berbeza daripada segi bahasa, pertuturan, kebudayaan, gaya hidup, agama, serta sistem kepercayaan dan nilai. Okey, kita tengok sikit apakah faktor kepelbagaian murid. Ada 2 faktor, iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. Faktor baka ni adalah setiap individu mewarisi sifat-sifat tertentu melalui perwarisan gen atau baka daripada ibu bapanya seperti pada serika, tahap kecerdasan, gaya hidup, sikap dan minat. Manakala faktor persekitaran meliputi lokasi tempat tinggal seseorang,
dan masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Persekitaran yang mempengaruhi seseorang individu termasuklah hubungan individu dengan ibu bapa melalui asuhan dan infeksi, ahli keluarga lain, guru-guru, kawan-kawan dan juga media massa. Okey, kita tengok pula subtopik yang seterusnya adalah masalah sosial murid. Soalan nombor 8, apakah kesan masalah sosial murid terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara? Okay, ini antara masalah sosial yang sering berlaku di kalangan pelajar sekolah. Antaranya adalah konten sekolah, stunting, haram, isu merosot, memeras ujuk dan rasuah, bully, penyalahgunaan dada, mencuri, dan seks bebas dan mengadakan hubungan luar nikah. Ini antara isu-isu yang pernah berlaku di dalam negeri kita lah, dalam negara kita. Okey, untuk kesan masalah sosial murid terhadap individu akan dipandang sorong dan dicemooh masyarakat, peribadi dan akhlak menjadi buruk. Manakala kesan kepada keluarga pula adalah ketidakharmonian dalam keluarga, keruntuhan institusi keluarga. Dalam masyarakat pula adalah masyarakat itu akan berpecah belah dan tidak bersatu padu. Kadar dinayah di dalam masyarakat itu juga akan jadi semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah dari segi kesan masalah sosial kepada negara, iaitu hilang pelapis generasi kepimpinan dan juga pembangunan negara akan terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syamsriyati binti Abdul Latif dan saya akan meneruskan pembentangan bagi subtopik 13.8 iaitu peranan guru. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang ke-9 iaitu apakah peranan guru sebagai pembimbing? Yang pertama, guru berperanan sebagai pembimbing dalam membantu proses pembelajaran. Apa yang dimaksudkan dengan membantu dalam proses pembelajaran kat sini ialah sekiranya seseorang pelajar atau murid menghadapi masalah dalam mata pelajaran tertentu, maka guru bagi subjek tersebut bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan agar murid tersebut dapat menyelesaikan masalah berkaitan mata pelajaran tersebut. Baiklah, yang kedua ialah guru berperanan dalam memupuk nilai dan disiplin dalam diri murid. Baiklah, sesungguhnya pembentukan nilai dan disiplin dalam diri murid memberi kesan positif dalam membina personaliti dan tingkah laku murid. Jadi, guru perlu peka dengan setiap tindak tanduk dan tingkah laku negatif ataupun perubahan murid mereka. Dan sekiranya berlaku perubahan negatif tersebut ataupun wujudnya tingkah laku negatif, maka guru haruslah menegur murid tersebut supaya mereka tidak terus terjebak dengan tingkah laku negatif tersebut. Okay, dan yang ketiga, peranan guru ialah mengembangkan kebolehan murid. Kat sini maksudnya guru berperanan dalam mengembangkan kebolehan murid. Sebagaimana kita maklum, setiap murid ada kebolehan yang berlainan dan secara umumnya kebolehan murid dapat dibahagikan pada 3 kategori, iaitu yang pertama kategori murid pintar, yang kedua murid sederhana dan yang ketiga murid lemah. Maka guru perlulah menyediakan pelbagai aktiviti untuk mencabar pemikiran mental murid, tak kiralah pada peringkat yang pelajar pintar ke, sederhana ke, lemah ke. Maka guru ni kena kreatif lah supaya pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Dan macam contohnya kan, bagi murid yang lemah dalam matematik, maka guru perlulah menjalankan aktiviti bolehan dengan memberikan bimbingan matematik yang lebih banyak pada mereka, bagi peluang pada murid-murid yang lemah ni untuk libatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran supaya mereka tak rasa terpinggir, supaya mereka rasa dihargai. Bila mereka melibatkan diri secara aktif, mereka dihargai dan disayangi. Dan pada masa sama, guru juga boleh menggunakan kaedah teknik menyoal ataupun teknik peneguhan ataupun bagi dorongan dan semangat supaya murid tersebut dapat meningkatkan potensi mereka dalam suatu pembelajaran. Okay, dan yang terakhir ialah guru berperanan dalam membimbing murid membuat keputusan. Sebagaimana kita maklum, guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak jika nak dibandingkan dengan murid-murid. Jadi, guru ni perlulah memainkan peranan mereka dan membimbing murid untuk membuat keputusan yang bijak dan rasional dalam pelbagai situasi kehidupan mereka, supaya mereka tak tersalah buat
tersalah buat keputusan ataupun tersalah pilih jalan dalam hidup mereka lah. Dan perlu diingatkan, guru hanya berperanan memberikan cadangan kepada murid. Guru tak ada hak nak buat keputusan untuk murid tersebut, dan guru tak boleh paksa murid ikut keputusan guru. Okey. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang ke-10, iaitu bagaimana guru mengurus disiplin bilik darjah. Dekat sini saya tekankan pada 6 peranan dan tindakan guru bagi mengatasi masalah disiplin khususnya dalam bilik darjah. Yang pertama, guru mestilah tidak panik. Apa-apa yang terjadi dalam kelas, apa-apa masalah yang berlaku dalam kelas, masalah disiplin, guru perlu bertenang ketika mengambil sesuatu tindakan. Dan guru tak boleh terus menghukum pelajar masalah tersebut. Guru kena selidik dulu punca masalah itu. Okay, dan yang kedua, elakkan mencabar murid. Apa yang dimaksudkan dengan mencabar murid dekat sini ialah guru perlu mengelakkan diri daripada bertekak dengan murid ataupun elakkan pertelingkahan di hadapan murid lain supaya tidak menjatuhkan imej guru. Dan macam mana elakkan daripada bertekak atau bertelingkah dengan pelajar ni, guru tak boleh menggunakan emosi. Guru tak boleh terbawa-bawa dengan emosi lah. Khususnya guru tak boleh terus marah. Bila pelajar buat masalah dalam kelas ni, guru nak marah. Guru tak boleh terus marah pelajar dalam kelas tu. Dan cara terbaik ialah guru panggil murid yang masalah tersebut secara individu dan selesaikan masalah tersebut secara baik. Dan yang ketiga, guru perlu menyemak semula cara pengajaran. Guru tak boleh gunakan strategi yang sama untuk semua kelas. Guru perlu menggunakan strategi yang berbeza bagi kelas yang berbeza, kerana setiap pelajar dan setiap kelas tu berbeza, dia punya kebolehan, dia punya perwatakan. Jadi guru perlu mengenali dan mengetahui setiap murid mereka sebelum memilih strategi yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keempat, sekiranya masalah yang berlaku adalah di luar kawalan, guru tak boleh guru tak digalakkan untuk tangani masalah tersebut secara bersendirian. Jadi cara terbaik ialah guru perlu merujuk pada guru lain, dan guru juga tak digalakkan melibatkan diri dengan masalah peribadi murid. Okey, dan yang kelima ni berkait dengan yang keempat tadi. Guru perlulah berbincang dengan guru yang lebih mahir bagi menyelesaikan masalah disiplin tersebut, masalah disiplin yang berlaku dalam kelas tu. Dan guru perlu menjadikan pengurusan disiplin yang berkesan daripada guru lain sebagai teladan. Dan yang terakhir ialah guru perlu mengikuti budaya disiplin sekolah dengan cara yang pertama macam baca buku peraturan disiplin sekolah. Dan apa-apa masalah disiplin yang berlaku, guru perlu bincang dan rujuk dengan pihak pentadbir sekolah. Dan pada masa sama, guru perlu bina hubungan baik dan sentiasa bekerjasama dengan unit yang bertanggungjawab menguruskan disiplin sekolah. Contohnya macam dengan guru disiplin, dengan badan pengawas, guru yang badan pengawas semua kan. Okey, dan yang pada masa sama juga guru perlulah dapatkan nasihat juga daripada jawatan kuasa disiplin sekolah. Macam guru disiplin tadilah. Okey. Saya rasa sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.